Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun sekali lagi bersama-sama dalam kuliah salat ini, dan saya bagi pihak penganjur, sebenarnya penganjur adalah Nur Islam Academy, ya, jadi dia orang punya link pun hari ini link yang diberikan oleh pihak Nur Islam. Cuma saya bagi pihak mereka nak mohon maaf kerana berlaku sedikit kesulitan, ya. Dan insya-Allah pada minggu depan kita akan cuba cara yang lebih mudah, iaitu saya dah berbincang dengan Nur Islam Academy supaya biar saya lah yang menjadi host. Saya akan bagi link saya dan seperti biasa kuliah akan berjalan. Sebab ada makcik-makcik, pakcik-pakcik yang tak biasa nak daftar sebelum masuk dalam bilik kuliah ni, jadi berlaku kesulitan di situ, ya. Jadi insya-Allah kalau dibenarkan oleh pihak Nur Islam Academy, saya insya-Allah akan host pertemuan kita untuk kuliah salat ni. Okey? Baik. Bagi siapa yang tak ada suara, tak dengar suara, mungkin anda baru saja masuk ke bilik kuliah Zoom ini, jadi mohon allow audio untuk connect kepada anda punya device. Okey? Baik. Tuan-tuan, kita sambung balik perbincangan kita dalam kitab ini yang saya tulis ini, dalam buku saya yang saya tulis, iaitu kita pergi kepada muka surat yang ke-21. Kita tengok soalan dalam muka surat yang ke-21 ini, iaitu berlari ke tempat salat. Baik. Boleh tak kita berlari pergi tempat salat? Berlari ni kata orang Perak, dia berambat lah. Dia berlari macam wak senyambek berlari tu. Boleh ke tak boleh, kan? Baik. Itu soalannya. Boleh tak bila kita ni keluar daripada rumah nak pergi ke masjid, tiba-tiba kita tengok ataupun kita terdengar muazzin telah iqamah. Dia pun kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun bila dengar je yang tu, kita nak dapat takbir pertama dengan imam, kita pun berlari. Kalah wak senyambek pun kita lari, betul-betul punya lari, sebab nak dapatkan takbir bersama dengan imam, kita tak nak terlewat. Baik, dalam isu ni, sebab tu kita katakan dalam isu agama, apabila ada nas, apabila ada dalil daripada Al-Quran dan Sunnah, maka dalam keadaan tu, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, kita kena berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak boleh lagi menggunakan semata-mata akal dan fikiran kita. Tak boleh lagi pakai akal, yang mana akal hanya berfungsi dalam bab yang mana tidak ada dalil yang jelas. Itu pun akal kena guna pimpinan wahyu juga dalam masalah akal ni, tak boleh buat suka juga. Okey, dalam isu ni, walaupun akal kata mungkin nampak baik lah, kan? Akal rasa macam eloklah berlari, menunjukkan kesungguhan kita. Nak dapatkan takbir pertama dengan imam, baguslah, kan? Takkan salah kot berlari. Berlari tak salah. Mungkin ada yang berfikiran begitu. Tetapi apabila kita melihat tes, boleh dengar ke suara saya? Boleh bro. Tiba-tiba saya punya apa? Jelas. Audio ni tak dengar di telinga saya. Okey. Baik. Akal tidak boleh menandingi nas, terutamanya dalam masalah-masalah ghaib dan masalah-masalah ibadah yang ada dalil yang jelas daripada Quran ataupun hadis. Maka sebab itu di situ, walaupun mungkin ada yang fikir, baguslah, kan? Baguslah kalau kita berlari, kita dapat itu menunjukkan kesungguhan kita nak dapatkan takbir bersama dengan imam. Jadi dalam isu ni tak boleh kita gunakan alasan itu. Kenapa? Okey, saya sebut di situ. Dalam permasalahan ini,
Cuba kita renungi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis salatu fala ta'tuha tas'aun, wa'tuha tamshun, wa 'alaikumus sakinah, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Hadis riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih lah. So riwayat Imam Muslim memang sahih lah hadisnya. Baik. Apa kata Abu Hurairah? Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Sabda Nabi, apabila telah didirikan salat, apabila salat telah didirikan, fala ta'tuha tas'aun, kamu jangan datang, jangan pergi ke tempat salat dalam keadaan kamu berlari. Jangan datang dalam keadaan berlari walaupun kamu berada jauh daripada masjid. Nabi kata, waqtuha tamshun wa alaikumus sakinah. Kamu kena datang dalam keadaan kamu tenang. Kamu kena datang dalam keadaan kamu berjalan seperti biasa. Wa alaikumus sakinah, dan kamu kena tenang-tenang sahaja. Fama adraktum fasallu. Apa yang kamu dapat untuk bersama dengan imam, fasallu, maka salatlah. Wa ma fatakum faatimmu. Mana yang tak sempat, maka sempurnakan setelah imam memberi salam. Jadi kalau kita tengok kat sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk datang ke masjid dalam keadaan berlari. Kenapa tak boleh berlari? Kerana di sana ada hikmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak biarkan kita ni bila nak pergi salat dalam keadaan tenang. Kerana kita nak pergi melakukan ibadah. Dan kita ni dalam salat kena membaca bacaan, terutamanya bacaan Al-Fatihah. Kalau kita berlari, pergi salat, kita berlari, kita akan penat. Dan bila kita penat, kita perlukan oksigen yang banyak. Setelah kita sampai ke masjid, bila masuk aja dalam saf, kita perlu oksigen sebab kita dah berlari penat dah ni. Kan, kita dah berlari penat, ya. Jadi bila kita perlukan oksigen dalam masa yang sama, kita perlu membaca pula. Bimbang nanti tak cukup nafas, mungkin akan pengsan, akan membahayakan diri kita sendiri. Sebab itu Nabi SAW mengarahkan kita bila kita nak datang ke masjid, jangan berlari. Ini adab datang ke masjid. Saya sebut di situ, muka surat 22. Hadis di atas menunjukkan perbuatan berlari ke tempat salat adalah perlu dielakkan. Sebaiknya dianjurkan kepada orang Islam untuk berjalan secara tenang agar salat dapat dilaksanakan dengan lebih khusyuk. Ini penting agar bacaan surah Al-Fatihah kita dapat dibaca dengan tepat dan tidak tergesa-gesa. Ya, kita bila ni kita datang, kita berjalan, kemudian bila kita masuk dalam saf, kita boleh baca dalam keadaan yang tidak tergesa-gesa dan nafas kita cukup. Kalau kita berlari, kita penat, mungkin kita pengsan. Mungkin bacaan Fatihah kita pun tidak sempurna sebab kita tercungap-cungap. Ya, baik. Kemudian, jika kita masbuk atau tidak cukup rakaat bersama imam, maka tambah saja rakaat selepas imam memberi salam. Oleh itu, jika rumah kita jauh daripada masjid, hendaklah kita bergerak lebih awal agar dapat menunaikan salat pada rakaat pertama bersama dengan imam. Namun diharuskan untuk kita berjalan laju sikit. Lari tak boleh. Tapi kalau sekadar jalan laju sikit, yang tu tidaklah menjadi masalah. Ya, yang mana dalam riwayat yang mauquf, Imam Malik meriwayatkan dalam Muwatta, ada satu perbuatan sahabat yang mana Abdullah bin Umar pernah bila dia terdengar iqamah di Masjid Nabawi, dia berada di Baqi'. Siapa yang pernah pergi ke Madinah dia tahulah Baqi' ni kat mana. Baqi' ni jauh sikit daripada Masjid Nabawi. Jadi bila Ibnu Umar terdengar solat akan didirikan, dia berjalan sedikit laju. Dia cepatkan langkah dia tu supaya dapat mengejar imam. Tapi dia tak berlari. Dalilnya daripada Nafi' mengatakan, Nafi' ni anak murid Ibnu Umar. Dia mengatakan anna Abdullah ibn Umar sami'al iqamah wa huwa bil Baqi' fa asra'al mashya ila al masjid. Dia kata sesungguhnya Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar merupakan
sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga merupakan anak kepada sahabat iaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia mendengar, Abdullah bin Umar ni dia dengar iqamah, dia berada di Baqi' pada masa tu, dan dia mempercepatkan langkahnya pergi ke masjid. Yang ni tak dilarang. Diingatkan juga, jika rumah jauh daripada masjid, maka menjadi afdal bagi kita berjalan kaki menuju ke masjid berbanding menaiki kenderaan. Jadi kalau rumah kita jauh, ada pilihan nak naik kenderaan ke nak jalan kaki. Jalan kaki afdal lah. Itu pun kalau kita mampu, ya. Daripada Jabir bin Abdullah berkata dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Jabir, khalatil biqa' haula al-masjid fa arada banu Salimah an yantaqilu ila qurbil masjid fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum innahu balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid faqalu na'am ya Rasulullah qad aradna dhalik faqala ya bani Salimah diyarakum tuktab atharukum diyarakum tuktab atharukum. Yang mana kata Jabir, satu ketika ada satu kawasan di sekeliling masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku kosong. Maksudnya dekat-dekat dengan Masjid Nabawi itu ada satu, orang kata apa, satu kawasan yang kosong, yang kosong. Maka adalah satu puak daripada kalangan Bani Salimah. Puak-puak Bani Salimah ni mereka rumah mereka jauh, jadi mereka nak berpindah ke kawasan yang berdekatan dengan masjid. Jadi bila berita mereka nak pindah dekat tempat kosong tu, mereka nak pindah rumah mereka daripada tempat jauh ke tempat yang dekat dengan masjid, sampai berita nak pindah tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka nak pindah, berita nak pindah tu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Banu Salimah. Nabi tanya pada Bani Salimah, innahu balagani, sesungguhnya telah sampai kepadaku berita yang kamu ingin berpindah berdekatan dengan masjid. Qalu na'am, mereka kata ya ya Rasulullah, qad aradna dhalik, kami memang nak pindah dekat dengan masjid. Alasan mereka nak dekat dengan masjid, lagi senang datang ke masjid. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan kepada Banu Salimah, ya Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum, kamu kena lazimi rumah kamu sekarang, jangan pindah. Kenapa? Pahala kamu akan ditulis. Diyarakum, Nabi ulang 2 kali. Diyarakum, duduk di rumah sekarang, duduk di rumah kamu. Tuktab atharukum, akan ditulis pahala bagi kamu. Maksud Nabi SAW tidak mengizinkan ataupun tidak membenarkan Banu Salimah ni pindah, kerana Banu Salimah ni rajin datang ke masjid. Walaupun rumah mereka jauh, mereka menapak pergi ke masjid untuk melakukan salat berjamaah. Jadi Nabi nakkan kelebihan tu ada pada mereka. Yang mana dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan orang yang melangkah pergi ke masjid ni, setiap langkah mengangkat darjat dan setiap langkah menggugurkan dosa. Itu dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kat sini kalau kita tengok, saya sebut muka surat 23 kan, hadis ini mengisahkan ada kaum dari Bani Salimah yang ingin berpindah dekat dengan masjid. Mereka sentiasa melazimi salat berjemaah di masjid, tetapi rumah mereka jauh. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka bahawa sesungguhnya setiap langkah ke masjid memberi pahala. Jadi lebih banyak langkah menuju ke masjid, maka lebih banyaklah pahala yang diperoleh. Terdapat hadis yang menunjukkan bahawa sesiapa yang berjalan ke masjid, maka setiap langkahnya meninggikan darjatnya dan menggugurkan dosanya. Tidak syak lagi, ini merupakan ganjaran yang sangat besar. Namun Ibn Rajab mengatakan syarat untuk mendapatkan ganjaran yang besar ini perlu memenuhi 2 syarat. Betul, Nabi SAW kata sesiapa yang melangkah pergi ke masjid, setiap langkah itu akan meninggikan darjat dan setiap langkah akan menggugurkan dosa. Betul Nabi sebut. Tetapi Ibn Rajab kata dalam hadis ni, Nabi SAW janji kelebihan ni pada mereka-mereka yang melakukan perbuatan mengambil wuduk dahulu sebelum daripada pergi ke masjid. Maksudnya bila dia ambil wuduk di rumah dia, dia ambil wuduk di kediaman dia, dia keluar pergi ke masjid nak salat, baru dapat kelebihan tu.
Tapi kalau tak ambil uduk macam mana ustaz? Dia ambil uduk kat masjid. Umpamanya dia keluar, dia terlupa nak ambil uduk. Kan? Dia keluar nak pergi masjid. Dia tak dapatlah kelebihan tu. Dia tak dapatlah kelebihan yang khusus besar tu sebab dia tak ambil uduk. Tetapi kelebihan umum dia dapatlah. Kelebihan pahala pergi ke masjid nak salat tu dia dapat. Sama juga kalau orang ni dia tak berjalan kaki pergi masjid. Dia naik kereta, dia naik motor pergi masjid. Dapat tak kelebihan? Dapat. Kalau dia ambil uduk kat rumah, insya-Allah dia akan dapat kelebihan, meninggikan darjat dan menggugurkan dosa. Cuma kita sekarang ni berbincang mana afdal, jalan kaki ke naik kenderaan. Dua-dua ada kelebihan, tapi jalan kaki lebih utama. Baik. Sebab tu saya sebut kat situ. Tetapi jika seseorang keluar daripada rumah ke masjid tanpa berwuduk, tidaklah bermakna dia tidak mendapat pahala langsung. Pahala tetap dia terima, tetapi ganjaran khas ini tidak akan dapat melainkan bagi orang yang berwuduk di rumahnya dan keluar dari rumahnya memang dengan tujuan untuk bersalat. Jadi kalau boleh kita bagi sama macam hadis tu. Hadis kata ambil wuduk kat rumah dan kita ambil wuduk kat rumah. Baru kita sama dengan apa yang disebut oleh hadis. Baik, doa keluar rumah. Sebelum nak pergi ke masjid, kita keluar daripada rumah, kita baca doa. Ada tak doa yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada doa khusus untuk pergi ke masjid. Doa keluar rumah nak pergi ke masjid tak ada doa khusus, ya. Sebab tu saya kata tidak ada doa khusus yang sahih bila keluar rumah nak pergi ke masjid. Antara riwayat yang dhaif ataupun yang lemah daripada Sya'bi, daripada Ummu Salamah, dia berkata, ma kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam min baiti qat illa rafa'a tarfahu ila as-sama' faqala Allahumma inni a'udzu bika min an adil aw udal aw azil aw uzal aw azlim aw uzlam aw ajhal aw yujhal alai. Hadis riwayat Abu Daud. Yang mana riwayat ni diriwayatkan daripada Asy-Sya'bi, daripada Ummu Salamah, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar daripada rumahku walaupun sekali, melainkan Nabi akan mengangkat penglihatannya ke langit sambil Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an adil au udal. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada aku ni sesat ataupun disesatkan oleh orang lain. Au azil au uzal, ataupun aku ni tergelincir ataupun aku digelincirkan oleh orang lain. Au azlim au uzlam, ataupun aku ni menzalimi orang lain ataupun dizalimi oleh orang lain, ya. Au ajhal, ataupun aku buat benda bodoh. Au yujhal alai, ataupun aku ni dibodohkan oleh orang lain. So doa ni tuan-tuan sebenarnya doa yang sangat menarik. Ya, kalau kita tengok dia punya lafaz doa tu komprehensif. Kita minta pada Allah, kita tak nak jadi orang yang sesat, tak nak disesatkan oleh orang lain, tak nak tergelincir, tak nak digelincirkan oleh orang lain daripada jalan yang benar, tak nak buat zalim kat orang, tak nak dizalimi oleh orang lain, dan juga tak nak buat benda bodoh dan tak nak dibodohkan oleh orang lain. So doa ni macam komprehensif. Cuma ulama berbeza pendapat tentang status hadis ni. Sebahagian ulama seperti Al-Imam Tirmizi, Ibnu Qayyim, Al-Albani dan juga Syuaib Al-Arnaud, guru saya sendiri, mereka mengatakan hadis ni sahih. Manakala sebahagian ulama yang lain mengatakan riwayatnya dhaif. Kenapa berlaku perbezaan pendapat dalam kalangan ulama terhadap hadis ni? Kerana mereka berbeza pendapat tentang isu adakah tabi'i seperti Asy-Sya'bi ni pernah mendengar riwayat daripada Ummu Salamah. Tadi saya sebutkan Sya'bi meriwayatkan daripada Ummu Salamah. Sya'bi ni dia pernah dengar tak daripada Ummu Salamah? Ke dia tak pernah dengar daripada Ummu Salamah? Kalau dia tak pernah dengar, sanad dia terputus. Bila sanad terputus, maksudnya hadis dhaif. Kalau dia pernah dengar sanad bersambung, maka hadis jadi sahih. Mereka-mereka yang mengatakan Sya'bi memang pernah berjumpa dengan Ummu Salamah, maka mereka kata sahih. Mereka yang menafikan, dia kata Sya'bi mana pernah dengar daripada Ummu Salamah, maka mereka menolak kesahihan hadis ni. Baik. Siapa yang tolak kesahihan hadis ni? Antaranya Ibnul Madini, guru kepada Al-Imam Al-Bukhari. Dia kata Asy-Sya'bi tidak pernah mendengar daripada Ummu Salamah. Saya sebut kat situ. Khilaf ini berlaku disebabkan oleh isu adakah Sya'bi pernah mendengar daripada Ummu Salamah.
Ulama yang mensahihkan riwayat ini, mereka mengatakan Asy-Sya'bi selalu bertemu Ummu Salamah dan Aisyah. Maka sanad ni bersambung, dia kata. Pernah jumpa? Kira sambunglah. Kira mesti pernah dengar sebab pernah jumpa. Manakala Ibnul Madini mengatakan Asy-Sya'bi tidak pernah mendengar daripada Ummu Salamah. Ya, Ibnul Madini guru kepada Imam Bukhari, dia kata Sya'bi mana pernah dengar daripada Ummu Salamah. Al-Hakim mensahihkan riwayat ni, tetapi beliau sendiri mengatakan dalam kitab dia Ulumul Hadis bahawa Asy-Sya'bi tidak pernah mendengar daripada Ummu Salamah, maka sanad dia terputus. Maka hadis ni dinilai dhaif oleh Al-Madini. Tapi walau macam mana pun tuan-tuan, walaupun macam mana berlaku perbezaan pandangan dalam kalangan ulama, tapi benda ni khilaf muktabar. Benda ni khilaf muktabar kerana mereka sepakat mengatakan Sya'bi hidup sezaman dengan Ummu Salamah. Dengar ke tak dengar? Khilaf. Kerana mereka yang kata sahih, dah dia pernah hidup sezaman, pernah jumpa, mestilah pernah dengar. Mereka yang menafikan, mereka kata tak ada bukti dia pernah mendengar. Jadi benda ni khilaf dalam kalangan ulama. Baik, saya sebut di situ muka surat 26. Siapa ada buku boleh tengok buku. Namun doa ini bagus dan boleh diamalkan kerana ia termasuk dalam fadail amal. Dia termasuk dalam fadail walaupun hadis ni dhaif boleh amal. Kerana dhaif dia ringan, sanad terputus. Ini kerana doa itu luas. Ini kerana bab doa ni luas. Tak ada hadis pun kita boleh doa. Tadi mungkin masa solat Isyak tadi kita doa, ya Allah ya Tuhanku, tolonglah hentikan wabak ni segera. Ya Allah ya Tuhanku, tolonglah hentikan PKP ni segera. Ada hadis tak kata suruh hentikan PKP? Tak ada. Tapi boleh tak doa? Tak ada masalah. Kerana bab doa adalah bab yang luas. Ini kerana doa itu luas dan tidak ada syarat untuk didatangkan hadis selagi mana doa tersebut bukan tujuan maksiat dan dosa. Ada juga riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza kharaja min baiti faqal bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah." Fayuqal hasbuka qad kufita wa hudita wa wuqit. Fayalqa asy-syaitanu syaitanan akhar fayaqulu lahu kaifa laka birajulin qad kufiya wa hudiya wa wuqiya. Hadis riwayat Ibn Hibban, ya, yang mana Anas kata Nabi ni bila keluar daripada rumah, Anas kata Nabi ni bila keluar daripada rumah, Nabi akan baca, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan Allah. Dia baca macam tu. Baik, maka dikatakan kepadanya, bila dia baca je doa ni, dikatakan kepadanya, ya, hasbuk, cukuplah bagi kamu, qad kufita wa hudita wa wuqit, sesungguhnya kamu telah dicukupkan kelengkapan, kamu telah diberi hidayah dan kamu telah dilindungi. Maka syaitan bila bertemu dengan syaitan yang lain, dia akan kata, sesiapa yang membaca, dia kata kepada syaitan lain, bila seseorang membaca, Nabi kata mana-mana orang keluar daripada rumah baca doa ni, syaitan akan jumpa syaitan lain, akan bagi tahu kepada syaitan lain, bagaimana kamu nak menggoda seorang lelaki yang telah dicukupkan kelengkapannya, diberi hidayah dan telah diberikan perlindungan oleh Allah kepadanya. Maksud kalau baca doa ni, syaitan pun give up. Orang kata nak goda manusia. Baik, hadis ni macam mana status dia? Pun ulama hadis berbeza pendapat. Ad-Diya Al-Maqdisi dan juga Ibn Hibban mengatakan bahawasanya hadis ini sahih. Manakala Al-Imam Tirmizi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis ini hasan. Kenapa? Dia kata kerana ada banyak jalur yang menguatkan dia. Manakala ada ulama yang menilai perawi ini sebagai dhaif ataupun hadis ini sebagai dhaif. Saya setuju dengan pendapat yang kata hadis ni dhaif. Sebab apa? Sebab ada dua masalah pada hadis ni. Yang pertama, dalam senarai perawi-perawi hadis ni ada seorang perawi yang bernama Ibnu Juraij. Siapa Ibnu Juraij ni? Ibnu Juraij ni perawi yang dia ni suka menyembunyikan nama guru dia. Dia suka sembunyi nama guru. Dia buat apa? Kalau dia dengar daripada seorang guru, dia tengok guru ni macam lemah, dia akan sembunyikan, dia akan kata dia dengar daripada guru kepada guru dia. Ni perbuatan ni dipanggil dalam ilmu hadis tadlis. Kalau dia riwayat hadis, Ibnu Juraij, kalau dia riwayat hadis disebut daripada maka riwayatnya tertolak. Sehingga dia bagi tahu dia dengar betul. Kalau dia bagi tahu dia dengar betul, maka tak adalah kebarangkalian ataupun kemungkinan dia menyembunyikan guru sebab dia dah nyatakan dia dengar betul.
Itu pertama. Dan yang kedua, Ibnu Juraij ni pun bersendirian dalam riwayat ni. Ya, sebab itu, ya, hadis ni kalau ikut Al-Imam Al-Bukhari, sanad dia terputus. Al-Imam Tirmizi berkata, aku bertanya Muhammad, yakni Imam Bukhari lah, mengenai hadis ini, maka Al-Imam Al-Bukhari berkata, mereka telah membacakan kepadaku hadis ini melalui jalur Yahya bin Sa'id daripada Ibnu Juraij, tetapi aku tidak mengetahui Ibnu Juraij mempunyai riwayat daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah melainkan hadis ini, dan aku tidak mengetahui Ibnu Juraij mendengar daripada Ishaq. So Imam Bukhari kata sanad ni terputus. Walaupun terdapat tasrih bisama, walaupun ada perawi lain kata Ibnu Juraij pernah dengar daripada gurunya dalam hadis ini, ya, dalam jalur Ad-Diya, dalam kitab dia Al-Mukhtarah, tetapi ia tidak diterima kerana Abdul Majid yang merupakan anak murid Ibnu Juraij yang paling kukuh ingatan dan paling tekun meriwayatkan daripada Ibnu Juraij, melafazkan hadis ini dengan lafaz huddistu, aku diberitahu. Maksudnya Ibnu Juraij masa riwayat daripada Ishaq, anak murid yang kukuh kata Ibnu Juraij tak dengar pun daripada Ibnu Ishaq. Dia kata aku diberitahu oleh orang lain daripada Ishaq, ya, daripada Ishaq. Lalu Daraqutni mengatakan Ibnu Juraij tidak pernah mendengar daripada Ishaq, maka sanad dia terputus. So dua-dua hadis ni sanad terputus. Tetapi di sana ada sokongan daripada jalur Ka'ab, ia juga riwayat yang dhaif, ada jalur-jalur lain semua dhaif belaka. Jadi hadis ni hadis yang dhaif, dua-dua hadis dhaif, tetapi boleh diamalkan dalam fadail amal. Jadi kalau kita keluar pada rumah, kita boleh baca bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwata illa billah. Tapi jangan sandar kat Nabi secara pasti, sebab dia hadis yang dhaif. Ataupun kita baca Allahumma inni a'udzubika min an adil au udal au azil au uzal au azlim au uzlam au ajhal au yujhal alai. Ini kita baca doa ni, doa yang baik, tidak menjadi masalah. Baik. Bacaan ketika masuk ke masjid. Bila nak masuk masjid, kita nak baca apa bila masuk masjid? Ada doa masuk masjid. Baik. Pertama, ya, selawat untuk masuk ke masjid ni, sebelum saya nak jawab selawat untuk masuk ke masjid, kita kena tahu dulu, selawat ialah bacaan doa seorang umat kepada Tuhannya agar memberikan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita baca Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, selawatlah ke atas Nabi Muhammad. Bila kita baca selawat, maksudnya kita minta Allah, kita doa pada Allah supaya Allah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna selawat ni? Apa makna Allah berselawat kepada Nabi? Ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama mengatakan bahawa selawat Allah ke atas nabinya bermaksud rahmat. So, ya Allah, rahmatilah Nabi Muhammad. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, mereka mengatakan selawat Allah kepada Nabi bermaksud Allah ampunkan Nabinya. Tetapi pendapat ni kurang kuat, ya. Manakala Ibnu Qayyim, dia lebih cenderung untuk mengatakan bahawa selawat Allah ke atas Nabi ialah pujian kepada Nabi. Ya Allah, pujilah Nabi kami. Ya Allah, pujilah Nabi yang telah menyampaikan risalah wahyu kepada kami. Jadi ini pendapat Ibnu Qayyim, ya. Baik. Antara doa memasuki masjid yang boleh diamalkan ialah daripada Abu Humaid atau daripada Abu Usaid, yang mana dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadakumul masjida falyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik wa idza kharaj falyaqul Allahumma inni a'udzu bika Allahumma inni as'aluka min fadlik." Jadi kalau kita masuk dalam masjid, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik, bila keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik. Hadis riwayat Muslim. Ya Allah, bila masuk masjid baca, ya Allah, bukakanlah pintu rahmat kepadaku. Ya Allah, bukakan untuk aku pintu-pintu rahmatmu. Itu satu. Kalau kita masuk. Bila keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta kelebihan kamu. Kenapa bila kita masuk masjid, kita minta rahmat? Kenapa bila keluar masjid, minta kelebihan? Di sana ada hikmah. Tengok muka surat 30. Ketika memasuki masjid, mohonlah kepada Allah agar dia buka pintu rahmatnya kepada kita. Ini kerana kita ingin melakukan ibadah kepada Allah. Biasanya orang masuk masjid nak buat ibadat. Dan ibadah yang dilakukan tidak lari daripada banyak kelemahan dan ketidaksempurnaan. Apakah kesesuaian minta rahmat apabila masuk ke kawasan ibadah?
Jawapannya adalah seperti berikut. Yang pertama saya kata, rahmat Allah yang menggerakkan jiwa kita untuk masuk ke masjid. Itu rahmat Allah. Masuk masjid nak buat ibadat, rahmat besar tuan-tuan. Berapa ramai di kalangan orang Islam yang kadang-kadang nak pergi masjid pun malas. Yang kadang-kadang jiwa lebih terikat nak pergi ke disco kelab malam berbanding orang tak panggil disco lah sekarang, dia pergi kelab kan. Nak pergi clubbing lebih besar, lebih kuat daripada nak pergi ke masjid. Jadi bila Allah gerakkan jiwa kita ke masjid, kita minta rahmat Allah untuk sentiasa adakan perasaan itu dalam jiwa kita. Itu pertama. Yang kedua, rahmat Allah sangat diharapkan untuk menjadikan amal ibadat kita tu diterima walaupun banyak kekurangan. Berapa ramai di kalangan kita yang solat kadang-kadang banyak orang kata apa, pemikiran-pemikiran yang datang ganggu. Banyak pemikiran yang datang ganggu dalam jiwa kita, dalam pemikiran kita, tapi Allah boleh menerimanya dan memberikan ganjaran kepada kita walaupun banyak kekurangan yang ada pada ibadat yang kita lakukan. Maka minta Allah bukakan pintu rahmat untuk terima walaupun ibadat kita serba kekurangan. Yang ketiga, rahmat Allah diharapkan untuk menggandakan pahala. Gandakan pahala kita. Setiap ibadat yang kita buat, kalau Allah terima, Allah Ta'ala akan ganda paling minima 10. Rahmat Allah kita perlukan untuk menggandakan ibadat kita sebanyak mungkin yang kita harapkan. Dan dengan ibadat itu Allah Ta'ala menggugurkan dosa, menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Ini semua dengan rahmat Allah. Dan rahmat Allah juga diharapkan untuk memberikan ganjaran syurga kepada kita yang nikmatnya lebih besar dan patutnya tak setimpal pun dengan ibadat yang kurang yang kita buat. Kita mengharapkan Allah bagi kat kita syurga. Kalau Allah bagi kat kita syurga, insya-Allah kita doa kita nak masuk syurga. Tapi sebenarnya bila kita masuk syurga, balasan syurga yang Allah bagi kat kita tu tak standing pun dengan ibadat kita, kerana ibadat kita lemah lagi. Ibadat kita lemah lagi. Ibadat kita orang kata penuh dengan kelemahan dan kekurangan, ya. Baik. Manakala apabila keluar daripada masjid, mohonlah kelebihan daripada Tuhan. Ini kerana apabila keluar daripada masjid, kita nak cari nafkah, nak cari rezeki. Jadi mintalah kelebihan Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kelebihan tu pada kita dan keberkatan. Ya, manakala riwayat selawat, yang mana ada riwayat di dalam hadis dia menambah perkataan selawat. Yang mana dalam riwayat At-Tirmizi, kata Fatimah kata, kana Rasulullah SAW iza dakhala al-masjid salla ala Muhammad. Rasulullah SAW bila masuk ke masjid, Nabi akan selawat ke atas diri dia, wa qala rabbi ghfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku dan bukakan kepadaku pintu rahmatmu. Wa idza kharaj, bila nak keluar pun selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa qala rabbi ghfirli dhunubi waftah li abwaaba fadli. Ya Allah, ampunkan dosaku dan bukakan pintu kelebihanmu kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini Tirmizi kata darjatnya hasan. Tapi sanad dia terputus. Walaupun Tirmizi kata hasan, kerana hasan di sisi Tirmizi tak semestinya hasan pada orang lain. Okey? Oleh kerana tu Syekh Abdul Aziz At-Tarifi mengatakan tambahan lafaz selawat dalam hadis ni adalah dhaif. Manakala ada juga ulama yang mengatakan dia boleh naik taraf kerana ada riwayat-riwayat lain yang menyokongnya. Walau bagaimanapun saya katakan, kalau betul ia dhaif sekalipun, boleh amal dalam fadail juga. Tidak menjadi masalah kerana ia adalah doa. Selawat ni termasuk dalam doa. Baik. Kita tengok kepada soalan yang berikutnya. Tahiyatul masjid. Bila pergi ke masjid, disunatkan untuk kita masuk dalam masjid untuk melakukan solat tahiyatul masjid. Jadi bila kita masuk masjid je, sunat buat tahiyatul masjid. Berdasarkan kepada hadis, Iza dakhala ahadakumul masjida falyarka' raka'atain qabla ay yajlis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang bermaksud, apabila salah seorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, hendaklah dia solat 2 rakaat sebelum dia duduk. Jadi sebelum dia duduk, dia disunatkan, digalakkan untuk salat 2 rakaat, ya. Salat tahiyatul masjid saya sebut kat situ muka surat 32. Salat tahiyatul masjid adalah sunnah.
Sunat hukumnya. Ia disyariatkan untuk menghormati dan mengimarahkan masjid dengan salat. Apa salat tahiyatul masjid ni? Adakah Nabi kata, Nabi namakan dia salat tahiyatul masjid? Jawapannya, Nabi tak namakan gitu. Ulama yang namakan tahiyatul masjid ni. Ulama namakan salat tu dengan nama tahiyatul masjid. Nabi suruh salat 2 rakaat saja. Ulama kata sebab Nabi nak kita menghormati masjid dengan kita menyebukkan kawasan masjid dengan salat, kerana memang masjid, tujuan masjid dibina adalah untuk melaksanakan salat. Jadi kalau kita masuk dalam masjid, digalakkan, disunatkan untuk kita melakukan salat sunat tahiyatul masjid. Baik. Jika seseorang masuk dalam keadaan solat fardu berjamaah sedang didirikan, maka dia boleh terus solat berjamaah dan tidak perlu solat sunat 2 rakaat. Solat sunat tahiyatul masjid saya sebut tadi. Nabi suruh bila seseorang masuk dalam masjid, Nabi suruh terus solat 2 rakaat sebelum dia duduk. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya dia mengimarahkan masjid dengan salat. Tapi kalau dia masuk dalam masjid, imam tengah salat fardu, tak payah solat sunat tahiyatul masjid, terus masuk bersolat bersama dengan imam, dan solat bersama dengan imam tu dikira juga sebagai solat tahiyatul masjid. Kerana solat tahiyatul masjid ni dia boleh terangkum dengan solat yang lain, ya. Baik. Maka sebab itu saya kata, jika seseorang masuk dalam keadaan solat fardu berjamaah sedang didirikan, maka dia boleh terus solat berjamaah dan tidak perlu solat sunat 2 rakaat. Berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi. Jika masuk ke masjid berkali-kali dalam tempoh yang singkat, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, adakah dituntut juga untuk melakukan solat tahiyatul masjid? Ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama mengatakan sesiapa yang berkali-kali masuk ke dalam masjid dalam tempoh yang singkat, macam kontraktor lah, dia pergi repair masjid, dia ada wudu, masuk dalam masjid ada wudu, masuk kali pertama dah solat dah 2 rakaat, lepas tu keluar, lepas tu masuk balik, kena tak tahiyatul masjid? Okey. Sebahagian ulama mengatakan salat tahiyatul masjid untuk orang yang dalam keadaan begini hanya memadai sekali saja, dia kata, sebab singkat sangat waktu dia keluar dengan dia masuk tu. So sekali sudah memadai. Tetapi Al-Imam Nawawi rahimahullah lebih cenderung kepada pandangan dia disunatkan untuk salat tahiyatul masjid setiap kali dia masuk ke masjid, walaupun berkali-kali dia masuk dan keluar. Sebab apa? Tahiyatul masjid diikat dengan masuk ke masjid. Selagi mana dia masuk, maka selagi itu dia boleh salat. Tapi kalau dia tak salat, macam mana ustaz? Salat ni kan sunat. Solat ni sunat. Jadi kalau tak solat pun tak apa, tapi terlepaslah kelebihan masuk ke rumah Allah dengan melakukan salat tahiyatul masjid. Sebahagian Ahnaf, yakni ulama Hanafi, mereka berkata, jika seseorang yang memasuki masjid dalam keadaan berhadas, dia tak ada wudu, dia masuk ke masjid dan tidak mahu salat tahiyatul masjid, cukup baginya tasbih dan tahmid. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah, cukup dia kata. Tapi pandangan ni tak ada dalil. Tak ada dalil yang mengatakan demikian, ya. Tak ada dalil. Jadi bila tak ada dalil, ia hanya sekadar pandangan ulama saja. Kembali kepada soalan tadi. Soalan dia apa? Dia terlupa solat tahiyatul masjid, dia terus duduk. Sebab Nabi kata, apabila salah seorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Nabi kata sebelum dia duduk. Maka dalam isu ni, orang yang masuk ke dalam masjid, orang tu dia masuk dalam masjid, dia lupa, dia terus duduk. Boleh tak dia bangun untuk solat tahiyatul masjid 2 rakaat? Itu persoalan. Itu soalan pertama. Soalan kedua, orang tu dia masuk dalam masjid, sengaja duduk. Tak payahlah solat tahiyatul masjid, duduk terus. Dia tahu dia kena solat tahiyatul masjid, dia sunat solat tahiyatul masjid sebelum duduk. Dia termalaslah duduk. Lepas tu terrajin pula. Macam rajin pula. Boleh tak bangun untuk solat? Ada khilaf di kalangan para ulama. Okey. Para ulama khilaf, adakah salat tahiyatul masjid menjadi gugur dengan duduk? Kenapa? Sebab Nabi mention duduk.
solatlah kamu 2 rakaat sebelum kamu duduk. Bila Nabi kata sebelum duduk, adakah bila orang dah duduk dikira tak boleh ataupun tidak? Okey, tengok. Sebahagian ulama mengatakan ia gugur jika duduk dengan sengaja berdasarkan hadis yang telah disebutkan tadi. Kalau dia duduk dengan sengaja, habis solat tahiyatul masjid tak ada dah. Okey. Apa hadisnya? Hendaklah dia solat 2 rakaat sebelum dia duduk. Sebelum. Sekarang ni lepas duduk. Lepas duduk dah tak ada dah. Kerana tahiyatul masjid sebelum duduk. Okey. Tetapi jika dia duduk sebelum solat tahiyatul masjid dalam keadaan dia lupa atau jahil, maka salat sunat tahiyatul masjid boleh dilakukan jika tempoh dia masuk dan teringat tu tak panjang. Ya, baik. Itu pandangan yang pertama. Okey. Pandangan yang kedua. Itu tadi yang pertama tadi pandangan mazhab Syafi'i. Pandangan yang kedua iaitu pandangan Hambali, iaitu dan juga Hanafi. Mereka mengatakan seseorang boleh menunaikan salat tahiyatul masjid walaupun selepas dia duduk. Walaupun sengaja duduk, dia boleh bangun dan mengerjakan salat jika tempoh dia bangun dan masuk ke masjid itu tak panjang. Tak lamalah. Dia kalau ikutnya dia masih lagi dikira orang yang baru masuk. Kalau dah 5 jam duduk dalam masjid baru teringat nak solat tahiyatul masjid, tak boleh lah. Dia kena solat sunat mutlak saja. Baik. Ini kenapa mereka kata gitu? Mereka kata ada hadis sahabat dah duduk dah, Nabi suruh bangun solat tahiyatul masjid. Dan Nabi tak tanya, engkau lupa ke? Engkau jahil ke? Ataupun kau sengaja duduk? Nabi tak tanya. Nabi suruh bangun solat 2 rakaat. Siapa dia? Sulaik Al-Ghatafani. Dalam hadis ya daripada Jabir. Jabir kata, "Ja'a Sulaik Al-Ghatafani yaumal Jumu'ah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Fajalas faqala lahu ya Sulaik, qum farka' rak'atain wa tajawwaz fihima." Thumma qala, "Idza ja'a ahadukum yaumal qiyamah, yaumal Jumu'ah, wal imamu yakhutub falyarka' rak'atain wal yatajawwaz fihima." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang bermaksud Sulaik Ghatafani datang ke masjid waktu tu hari Jumaat dan Nabi sedang berkhutbah. Tengah-tengah Nabi khutbah ni tuan-tuan dan puan, Sulaik ni masuk terus duduk. Nabi tanya kat Sulaik, Nabi tengah khutbah ni Nabi tanya, "Ya Sulaik, qum." Wahai Sulaik, bangun. Bangun, solat 2 rakaat dan ringkaskan solat tersebut. Ringkaskanlah, janganlah baca surah banyak-banyak, ringkaskan saja. Lepas tu dengar khutbah. Kemudian Nabi kata, apabila salah seorang daripada kamu datang pada hari Jumaat, imam sedang berkhutbah, hendaklah dia solat 2 rakaat dan hendaklah dia ringkaskan solat tersebut. Solat tahiyatul masjid ni, bila Nabi suruh Sulaik buat, Hanafi dan Hambali kata, Nabi tak tanya pun dia lupa ke tidak. Habis itu kenapa Nabi sebut dalam hadis pertama sebelum duduk? Sebelum duduk tu Nabi nak bagi tahu sesegera mungkin. Buatlah solat tahiyatul masjid tu sesegera mungkin. Sebelum duduk, solat dulu. Tapi kalau duduk, masa tak panjang boleh bangun. Boleh bangun untuk solat. Wallahu alam, saya nampak pandangan Hanafi dan Hambali ni lebih tepat dalam masalah ni, walaupun pendapat mazhab Syafi'i lebih berhati-hati dalam isu tersebut. Wallahu alam. Baik, salat tahiyatul masjid ialah salat sunat mutlak. Istilah tahiyatul masjid datang kemudian daripada para ulama. Nabi SAW tidak menamakan secara khusus solat tahiyatul masjid ni. Nabi hanya menamakan dia salat 2 rakaat secara umum. Salat sunat mutlak juga boleh terangkum dalam salat-salat sunat yang lain ataupun dalam salat-salat yang lain. Ini kerana maksud daripada pensyariatan salat tahiyatul masjid ya adalah menyibukkan mana-mana kawasan masjid dengan ibadah salat. Oleh itu, jika seseorang masuk ke masjid dan jemaah sedang menunaikan salat fardu pada ketika itu, dia boleh terus masuk solat bersama dengan imam. Maka salat tahiyatul masjid baginya dikira dengan salat fardu tadi. Dia terangkum. Bahkan jika kita masuk ke dalam masjid dan terus menunaikan salat duha, maka salat tahiyatul masjid juga sudah dikira dengan salat duha tersebut. Diingatkan juga, makruh salat tahiyatul masjid dalam 2 keadaan ni. 2 keadaan ni makruh salat tahiyatul masjid. Yang pertama, waktu imam dah mula salat fardu. Idza uqimatis salah fala salata illa al-maktubah. Apabila telah didirikan salat bersama dengan imam,
di masjid, maka tidak ada solat lagi melainkan solat fardu sahaja. Yang kedua, waktu masuk ke Masjidil Haram, menurut sebagian ulama, kerana tahiyatul Kaabah, tahiyah bagi Kaabah, penghormatan bagi Kaabah adalah tawaf. Kalau pergi ke Masjidil Haram, sebagian ulama kata jangan salat tahiyatul masjid, tetapi pergi tawaf. Kerana tawaf tu tahiyatul masjid bagi Masjidil Haram. Tapi ini pendapat sebahagian saja. Manakala sebahagian ulama yang lain, seperti mana yang disebutkan oleh As-San'ani dalam kitab Subulus Salam, dia mengatakan orang yang masuk ke dalam Masjidil Haram, tengok tujuan dia nak buat apa. Kalau dia masuk untuk solat, maka sunat untuk dia solat tahiyatul masjid. Manakala kalau dia masuk untuk tawaf, maka sunat untuk dia bertawaf, tak perlu dia solat tahiyatul masjid. Sebab tu saya sebut ke situ, sebahagian ulama, muka surat 35 tuan-tuan. Sebahagian ulama mengatakan jika niat seseorang memasuki Masjidil Haram adalah untuk tawaf, maka dia boleh terus tawaf. Solat kemudian. Solat boleh buat lepas daripada tawaf, itu solat sunat tawaf ya. Manakala jika niat memasuki Masjidil Haram bukan untuk tawaf, maka niat solat tahiyatul masjid menjadi kekal baginya, iaitu sunat. Saya cenderung pada pendapat yang kedua ni. Saya cenderung kepada pendapat yang kedua kerana ia lebih mengharmonikan di antara dalil. Sebab Nabi SAW dalam hadis yang menyatakan bahawasanya salat tahiyatul masjid ini dituntut, Nabi tak bezakan Masjidil Haram dengan tidak. Walau bagaimanapun, di sana ada hadis daripada Nabi SAW yang Nabi mengatakan tawaf di Kaabah ini adalah salat. Cuma dia boleh bercakap. Jadi dalam isu ni kita harmonikan dua-dua, tengok orang yang nak masuk ke masjid tu tujuan apa. Kalau tujuan untuk tawaf, terus pergi tawaf. Kalau tujuan dia adalah untuk salat dan baca Quran di dalam masjid, maka salat tahiyatul masjid kekal ada bagi dia. Wallahu a'lam. Baik. Persoalan seterusnya, berapakah rakaat bagi salat tahiyatul masjid? Tidak ada khilaf dalam kalangan ulama bahawasanya salat sunat tahiyatul masjid dilakukan dengan 2 rakaat. Sebab Nabi SAW sebut 2 rakaat. Sebab Nabi kata, "Idza dakhala ahadakumul masjid falyajlis falyarka. Idza dakhala ahadakumul masjid falyarka raka'atain qabla ay yajlis." Siapa yang masuk dalam masjid, hendaklah dia solat 2 rakaat sebelum dia duduk. Okey? Jadi tak ada khilaflah 2 rakaat itu disyariatkan, disunatkan. Ya. Namun adakah boleh dilakukan lebih daripada 2 rakaat? Mazhab Syafi'i mengatakan dibenarkan melakukan salat sunat tahiyatul masjid dengan 4 rakaat dengan 1 salam. Ya, baik, dengan 1 salam. Namun melakukan solat sunat tahiyatul masjid dengan 1 rakaat tidak dibenarkan dalam mazhab Syafi'i. 1 rakaat tak boleh. Kenapa 1 rakaat tak boleh? Kerana 1 rakaat tak menyamai hadis. Hadis kata 2 rakaat. Kalau dia solat 4 rakaat, 2 rakaat telah terangkum di dalam 4 rakaat. 2 rakaat tersebut telah terangkum di dalam 4 rakaat yang kita buat. Tapi kalau kita buat 2 rakaat, lepas tu kita tambah lagi 2 rakaat, itu lebih selamat. Sama dengan hadis, iaitu Nabi kata solat 2 rakaat sebelum dia duduk. Jadi kalau boleh, kita buat 2-2. Kita buat 2-2. Okey, kita tengok perbahasan berikutnya. Iaitu muka surat 36. Waktu bangun ketika mendengar iqamah. Kita duduk dalam masjid, kita dah salat tahiyatul masjid, lepas tu azan. Bila azan kita dah salat qabliyah dah. Kita salat qabliyah, tunggu muazzin azan. Tunggu muazzin azan, dia pun iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar. Bila nak bangun? Okey. Ada beberapa keadaan, ada 2 keadaan. Saya sebut di situ jawapan dia. Dalam isu ni, kita hendaklah bangun berdasarkan keberadaan imam. Jika imam belum ada dalam masjid, maka janganlah bangun sehinggalah kita melihat imam masuk. Kalau kita dah salat qabliyah, imam tak ada lagi dalam masjid, so tak payah bangun dulu. Disunatkan untuk tak bangun. Okey? Kenapa tak bangun? Tunggu imam. Ya, tunggu imam. Okey. Dalilnya ialah hadis daripada Abdullah bin Abi Qatadah, daripada ayahnya berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza uqimatis salah fala taqumu hatta tarawni." Apabila telah diiqamahkan salat, bila dah dilaungkan iqamah,
maka jangan bangun sehingga kamu melihat aku. Nabi kata sehingga tengok aku. Aku tu maksud Nabi lah, imam lah. Nampak imam baru bangun. Ya. Arahan ini disebabkan Nabi nak bagi keringanan kepada umat dia. Takut-takut ada orang tua tak lalu nak berdiri lama. Jadi kalau belum nampak Nabi ni dah berdiri, takut-takut dia tak larat nanti bila dia salat. So tunggu nampak Nabi dulu. Ya. Baik. Maka arahan ini disebabkan Nabi SAW mahu memberikan keringanan kepada jemaah yang tidak mampu berdiri lama untuk bangun ketika saat imam sudah pun keluar untuk salat. Ini memberikan mereka ruang untuk tidak lama menunggu dalam keadaan berdiri. Manakala jika imam dah ada dalam masjid, di sini ada beberapa pandangan. Ibn Musayyib, Az-Zuhri, Asy-Syafi'i dan Daud, dia mengatakan kalau imam dah ada dalam masjid, bila muazzin laung aja Allahu Akbar, makmum bangun. Makmum disunatkan bangun. Manakala Anas, Al-Hasanul Basri dan Imam Ahmad mengatakan bila muazzin lafaz qad qamatis salah. Kenapa qad qamatis salah kena bangun? Kerana lafaz tu bermakna salat akan didirikan. Salat akan didirikan sekejap lagi. So bangunlah. Manakala Hanafi kata hayya 'alal falah. Bila muazzin sebut hayya 'alal falah, bangun. Manakala mazhab Maliki kata tidak ada had waktu. Setiap orang bangun ikut kemampuan masing-masing dalam tempoh yang cukup untuk dia meluruskan dan merapatkan saf. Okey? Jadi kalau kita tengok kat sini, masing-masing ada pandangan. Ya, masing-masing ada pandangan. Tetapi pandangan ini berdasarkan ijtihad. Kalau tanya pendapat saya setuju dengan pendapat mazhab Al-Maliki yang mengatakan bila-bila nak bangun boleh ikut kepada kemampuan masing-masing. Kalau ada orang dia tak lalu nak berdiri lama, tunggu sampai muazzin habis dulu pun boleh bangun. Yang penting jangan terlalu lama sehingga imam dah rukuk baru kita nak angkat takbir. Itu lama sangatlah tu. Tak digalakkan. Baik. Kemudian saya sebut di situ, oleh itu elakkan daripada prasangka buruk atau memaksa jemaah yang lain untuk bangun segera. Ya, tak perlulah kita nak sangka buruk dengan orang. Kita tengok dia bangun lambat, muazzin belum lagi habis. Muazzin belum lagi habis untuk iqamah, imam pun dah ada dalam masjid. Kan? Dia tengok dia bangun, kita pun sama dia, "Oi, bangunlah. Malas kita nak solat." Jangan. Kerana kita tak tahu masalah orang. Dia ada dalam masjid tu pun dah bagus dah. Dia ada dalam masjid tu pun dah menunjukkan dia memang rajin nak solat tahiyatul masjid. Ya, baik. Kemudian, saya sebut, ini kerana mungkin ada orang yang lambat bangun atas sebab keuzuran atau alasan-alasan lain. Cuma pastikan antara tempoh untuk bangun dan tempoh untuk meluruskan saf adalah sesuai dan tidak terlalu lambat. Jadi pastikanlah waktu kita nak bangun tu bagi kita selari supaya kita tak tertinggal dengan imam. Kerana kita nak bertakbir sejurus selepas imam bertakbir. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, itulah serba sedikit yang saya boleh bincangkan pada kuliah malam ini. Sejam dah. Walaupun ada beberapa masalah tadi kita hadapi, alhamdulillah kita dapat selesai sejam hampir kita berkuliah ataupun saya mensyarahkan beberapa perkara. Jadi insya-Allah saya cuba untuk tengok kalau ada soalan. Banyak soalan ni. Masya-Allah. Saya tengoklah yang mana saya boleh jawab, saya jawab ya. Kalau yang mana yang saya tak boleh jawab tu kita tunggu pada sesi akan datang. Doktor, kalau masa tu imam dah tahiyat akhir, macam mana? Sebab dah tak ada jemaah dah, lepas tu katakan rugi pula tak dapat pahala berjemaah. Tidak menjadi masalah, jalan saja. Kerana niat kita nak bersolat berjemaah itu tetap akan memberikan pahala juga. Walaupun kita tak dapat. Kerana niat dah ada, usaha dah ada, cuma tak dapat. Tak ada masalah. Jangan berlari juga. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Mengikut sunnah, apakah amalan yang boleh dilakukan anak-anak untuk ibu bapa yang sedang terlantar sakit, tidak dapat mengurus diri sendiri pun? Bagaimana pula amalan
pada hari kematian setelah jenazah dikebumikan. Bila dia berada dalam keadaan yang sakit, kita kena banyak mengingatkan dia tentang perkataan la ilaha illallah. Ajar dia, Nabi kata laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajar orang yang nazak di kalangan kamu ini dengan la ilaha illallah. Jadi kalau dia memang kita nampak dah tak lama, kita ajarlah dia. Kalau dia sedar lah, kalau dia koma tak payahlah. Tapi kita ajar dia yang mana la ilaha illallah. Tapi kalau dia dah ucap perkataan tu, kemudian dia dia ucap, bila dah ucap je tak payah ajar dah. Kerana Nabi kata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Sesiapa yang kalam akhirnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Tapi bila dia dah ucap perkataan lain, kita ajar balik la ilaha illallah. Bila dia ucap la ilaha illallah, okey. Lepas tu bila dia ucap perkataan lain, kita ajar lagi la ilaha illallah. Begitulah semampu mungkin. Dan tak ada masalah kalau kita nak membacakan pada dia surah Yasin, kerana ia sabit daripada amalan para salafus salih membacakan surah Yasin kepada orang yang sakit. Supaya dia dengar Yasin, dia tahu bahawasanya dalam surah Yasin tu ada tentang syurga, ada tentang neraka, ada tentang azab, supaya dia bertaubat segera. Wallahu a'lam. Tengok soalan berikutnya. Abang, see this. Okey. Soalan berikutnya. Banyak soalan ni. Ya Allah. Saya tengok mana-mana yang ni ya. Benar ke solat duha itu bukan khusus untuk mohon dibuka pintu rezeki? Dikatakan solat sunat duha itu pada setiap hari itu merupakan satu tanda sebagai kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Termasuklah nikmat sendi-sendi dalam badan kita. Kalau betul, apakah doa yang betul diajar oleh Rasulullah SAW untuk kita mohon lepas solat duha? Baik, sebenarnya solat duha ni Nabi SAW anjurkan kepada kita, ya, anjurkan kepada kita sebagai salah satu daripada cara untuk kita menunjukkan bahawasanya kita syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi yang tu merupakan asas ataupun kita kata penyebab kepada pensyariatan solat duha, yang mana solat duha ni dilakukan untuk kita berterima kasih kepada Allah. Jadi sebab Nabi SAW sebut di dalam hadis secara jelas, yang mana Nabi kata setiap sendi ni sepatutnya kena memberikan sedekah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita tak ada, orang kata apa, benda nak dibayar kepada Allah dari sudut kesyukuran itu, Nabi kata cukuplah hanya sekadar untuk kita mengerjakan solat duha. Solat duha ni berapa rakaat tuan-tuan? Solat duha ni dilakukan
2 rakaat paling kurang. 2 rakaat paling kurang. Cuma ulama berbeza pendapat berapa maksima solat duha ni, yang mana di dalam pandangan ulama, sebahagian ulama mengatakan maksimum solat duha adalah 8 rakaat. Manakala riwayat yang menunjukkan Nabi SAW solat duha 8 rakaat adalah pada riwayat yang Nabi SAW solat selepas daripada pembukaan kota Mekah. Nabi solat 8 rakaat. Maka sebab itu ulama mazhab ni mengatakan 8 rakaat. Ada yang kata 12, ada yang kata tak ada had. Selagi mana ada waktu, maka selagi itulah tidak ada masalah untuk kita mengamalkan solat duha. Selagi ada waktu, maka tidak ada had. Ini sebahagian ulama punya pandangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika kita dalam solat jamak antara sesudah satu solat atas sebab hadas kentut, adakah perlu diulang semula solat yang awal ataupun boleh kita sambung untuk solat seterusnya selepas berwudu? Kalau solat itu adalah solat jamak takhir, maka boleh pergi ambil wudu dan boleh sambung solat yang kedua. Manakala kalau solat itu jamak takdim, kalau solat jamak takdim, majoriti ulama mensyaratkan mesti ada mualah, iaitu mesti berturut-turutan solat yang pertama dan kedua. Jika ada terpisah dengan tempoh masa yang lama, maka dalam keadaan itu solat yang pertama itu sudah memadai, manakala solat yang kedua itu tidak dibenarkan untuk dijamakkan, kena tunggu waktu yang kedua masuk. Kena tunggu waktu yang kedua masuk kalau dah waktunya terputus lama. Ya, maksudnya dia majoriti lah, tapi minoriti ulama, kalau tak salah saya Ibn Taymiyah dia membenarkan, tapi majoriti ulama dia kata tak boleh. Ya, tak boleh. Kerana menurut mereka Nabi SAW tidak pernah solat jamak takdim melainkan berturut-turutan. Ya, berturut-turutan. Okey. Jadi kalau dia pergi ambil wudu, tempoh masa lama, ya. Jadi tempoh masa lama tu menyebabkan solat yang kedua tu tak boleh dilakukan. Walaupun dia ulang balik solat yang pertama tadi, tak dikira. Ya. Okey. Kalau tempat wuduk tu dekat Ustaz, kalau tempat wuduk tu dekat, tempoh masanya tak lama, boleh. Berapa kadarnya? Sebahagian fuqaha kata jangan sampai tempoh yang membenarkan orang solat 2 rakaat. Tempoh solat 2 rakaat. Berapa minit? Tempoh solat 2 rakaat. 4 minit contohnya kan. Jangan sampai lebih pada itulah. Kalau jauh sangat sampai 10 minit baru sampai masjid besar, maka tak bolehlah jamak pada waktu tu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita ke masjid, ada laungan azan and we are supposed to sahut atau ulang azan tu untuk hayya 'alas salat dan hayya 'alal falah, macam mana? Yang ni ada hadis yang khas. Bila muazzin sebut hayya 'alas salat dan hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Selain daripada tu jawab sama. Apa yang muazzin sebut kita sebut sama. Allahu akbar, kita berkata Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab sama macam muazzin sebut. Tapi kalau hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum nak jawab apa? Yang ni sebahagian ulama mengatakan kita jawab sadaqta wa bararta. Benar dan betul. Benar dan baik kamu bercakap perkataan itu. Dari sudut makna betul, tetapi dari sudut dalil tak ada. Jadi pendapat yang saya pegang wallahu alam, kembali kepada yang asal. Bila hadis tak sahih dalam masalah tu, kembali pada yang asal lah. Sebab Nabi kata
Idza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqul atau fi misla ma qal. Bila kamu dengar muazzin sedang azan, maka jawablah seperti mana yang muazzin tu sebut. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Should we salat tahiyatul masjid when we enter a surau as well? It is considered as a masjid. Okey. Kalau kita masuk ke dalam masjid, memang ada salat tahiyatul masjid. Tapi kalau masuk dalam surau macam mana pula? Surau ni ada dua kategori. Satu surau yang tanahnya wakaf, satu surau yang tanahnya tak wakaf. Macam mana surau tanah tak wakaf? Surau dekat pasar raya, surau kat pejabat, surau-surau kecil ni. Orang kata bilik-bilik yang disediakan untuk solat sementara yang boleh dibuat benda lain. Maka surau-surau yang bukan tanahnya wakaf untuk solat, maka tak ada salat tahiyatul masjid kat situ. Tapi kalau surau itu memang surau tanah dia tu memang tanah wakaf untuk dilaksanakan solat padanya. Cuma tak solat Jumaat di situ. Solat tahiyatul masjid ada ke tak ada? Khilaf dalam kalangan para ulama. Sebahagian ulama kata ada, sebahagian kata tak ada. Saya cenderung untuk kata ada. Kerana tidak ada beza di antara surau yang tanah wakaf dengan masjid. Cuma surau dekat Malaysia ni dibezakan dengan tidak adanya solat Jumaat. Tapi itu tidak menghalang dia untuk didirikan solat tahiyatul masjid padanya. Wallahu. Ini ada yang angkat takbir apa semua. InsyaAllah kita akan masuk bab tu ya, yang cara-cara angkat takbir. Kitab doktor ni out of stock, mana boleh dapat? Boleh berhubung dengan saudara Hadi Akmal. Okey. Ada yang kata apa? Bukan kuliah ni sampai 11 suku ke? Janganlah siksa saya. Saya dah penat dah ni. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Adakah niat khusus untuk solat tahiyatul masjid? Tidak ada niat khusus, sama ada kita solat sunat mutlak pun dikira sebagai solat tahiyatul masjid. Nak niat solat tahiyatul masjid pun boleh. Apa-apa solat yang kita buat bila masuk ke masjid dikira sebagai tahiyatul masjid. Okey? Doktor, wajibkah kita qada solat-solat yang kita tinggalkan sewaktu kita dalam keadaan jahil semasa muda? Oh, saya hurai panjang dah dalam kuliah yang lepas. Tapi secara umumnya ada dua pandangan bagi mereka yang tinggal solat dalam keadaan sengaja. Majoriti ulama wajibkan qada, minoriti ulama mengatakan wajib untuk bertaubat dan memperbanyakkan solat sunat. Tak boleh dah qada, dia kata. Jadi nak pegang pendapat majoriti pun boleh, nak pegang pendapat minoriti pun ada hujah. Saya pegang pada pendapat minoriti. Banyakkan solat sunat, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ui, banyak soalan ni. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Saya nak tanya tentang rukun qauli. Adakah perlu kita membacanya sehingga terdengar pada telinga sendiri? Ulama ada dua pandangan. Pandangan pertama, pandangan mazhab Syafi'i. Mesti dengar pada telinga sendiri dengan ukuran telinga yang normal. Bukan telinga yang pekak, bukan telinga yang rosak, telinga yang normal. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dengar. Manakala mazhab Maliki kata tak. Cukup hanya sekadar menggerakkan lidah dan perkataan itu ada di atas lidah. Bukan baca hati lah, maksud baca di lidah walaupun tak dengar. Pandangan Syafi'i lebih, mazhab Syafi'i lebih tepat bagi saya. Tetapi kalau kita dulu jahil, ya, kita dulu tak tahu, tak ada masalah, kita taklid dengan mazhab Maliki. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Why Zuhur dan Asar kita baca secara senyap? Jawapan yang paling mudah. Saya jawab, kerana Nabi baca senyap. Walaupun sebahagian ulama kata kerana Zuhur dan Asar waktu pensyariatan solat berlaku dia siang. Bila siang ni bahaya pada orang Islam untuk baca kuat-kuat. Untuk baca kuat-kuat kerana
Dia orang tahu nanti orang Islam solat, baca kuat-kuat, mereka akan mengapa-apakan orang Islam atau menyerang orang Islam. Malam waktu orang dah tidur, orang tak dengar jadi boleh baca kuat. Tetapi pandangan yang tepatnya ialah kerana Nabi baca senyap, jadi kita baca senyap. Bila Nabi baca kuat, contohnya macam solat Jumaat, walaupun siang Nabi baca kuat, kita baca kuat. Itu je jawapan yang paling tepat setakat ini. Kerana Nabi SAW tunjukkan ibadat, kita ikut macam mana yang Nabi buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, solat sunat selepas zuhur, ada yang 4 rakaat ke? Ada yang 4 rakaat, ada yang kata 2 rakaat. Dua-dua itu sabit di dalam hadis Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita lewat ke masjid dan salat telah selesai, mana afdal? Buat jemaah baru atau ikut orang yang sedang tambah rakaat? Bukan tambah rakaat kot, selesaikan rakaat yang maksudnya dia selesaikan rakaat masbuk dia tu kan. Mana yang lebih utama? Saya sebutkan kat sini, kalau ada orang lain bersama dengan dia, ya, buatlah jemaah baru daripada dia ikut orang masbuk. Kenapa? Kerana kalau dia buat jemaah baru, daripada awal salat dia sampai ke akhir dia berjemaah. Kalau dia masbuk, kalau dia ikut, dia berimamkan dengan orang masbuk bagi salam, dia kena tambah dalam keadaan bersendirian. Jadi kalau tak ada orang, follow orang masbuk tak apa. Tapi kalau ada orang, buatlah jemaah baru. Wallahu a'lam. Tapi itu ada perbahasan lain lah. Para ulama ada yang mengatakan tak dibenarkan kerana imam ratib, kalau imam ratib tak bagi tak boleh, kena dapat izin imam ratib. Tetapi dalam keadaan kita sekarang, imam ratib pun tidak ada orang kata apa halangan kalau memang orang tu nak solat berjemaah lepas daripada imam ratib selesai. Imam ratib ni imam lantikan kerajaan, ya. Kerana Nabi SAW pun pernah bertanya pada sahabat yang datang, yang solat bersama dengan Nabi, bila orang lain datang, Nabi siap tanya lagi pada sahabat yang solat dengan Nabi tu, may yatasaddaq ala hadha, siapa nak bersedekah dengan dia ni untuk solat bersama dengan dia berjemaah lain, supaya orang yang datang lambat tu boleh berjemaah juga. Assalamualaikum. Adakah sunnah doa selepas iqamah? Ada 2 pandangan. Pandangan yang pertama, tak ada doa selepas iqamah. Pandangan yang kedua kata doanya sama macam doa lepas azan. Kenapa? Kerana mereka kata iqamah juga adalah azan. Kerana Nabi SAW pernah sebut dalam hadis, baina al-adhan, inna likulli baina kulli adhanain salah, atau kama qala, di antara 2 azan ada solat, iaitu solat qabliyah. Nabi kata di antara 2 azan. Pertama azan masuk waktu, yang kedua azan untuk iqamah. So Nabi menamakan itu adalah azan juga. Jadi doanya sama macam doa azan. Okey, ini ada soalan. So during azan must stop talking or eating? Pertamanya, disunatkan waktu azan adalah untuk menjawab azan. Adakah dilarang untuk bercakap waktu azan? Walaupun ada orang kata kalau siapa yang bercakap waktu azan nanti bila mati jenazah jadi berat, sebenarnya pendapat itu tidak ada asal. Hadisnya tidak ada dalam masalah tu. Boleh bercakap waktu azan, cuma jangan lupa untuk menjawab azan. Tapi pastikan yang kita bercakap tu bercakap benda yang penting lah. Bercakap benda yang berfaedah. Jangan bergelak tawa pula waktu azan sedang berlangsung. Takut-takut nanti kita terlupa untuk menjawab azan. Itu pertama. Jawab azan sunat tetapi tidak dilarang untuk bercakap. Adakah boleh makan ketika azan sedang dilaungkan? Kalau tak boleh makan waktu azan sedang dilaungkan, susahlah bagi orang yang puasa. Orang puasa kan bila dengar azan jadi makan. Jadi tidak menjadi masalah untuk makan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Azan ni fungsinya untuk menunjukkan masuk waktu solat dan memanggil jemaah ke masjid. Betul. Bagaimana pula orang yang melaungkan azan ketika nak pergi umrah atau haji dan bila nak masuk hutan? Okey. Untuk umrah dan haji ni, untuk orang nak pergi musafir ni memang ada pandangan fuqaha yang kata disunatkan azan. Tetapi saya tidak menjumpai dalilnya yang mereka sebutkan. Ya. Ada juga yang mengatakan waktu nak tanam mayat pun azan. Kenapa? Dia kata waktu lahir pun azan, takkan waktu tanam tak azan. Waktu mula azan, jadi waktu kemudian pun azan. Tapi tidak ada dalil yang jelas dalam masalah ni. Bila nak masuk hutan, yang ni kerana mungkin mereka nak dapat perlindungan. Kerana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, ya, syaitan ni bila dengar azan dia lari sampai terkentut-kentut, punya takut. Jadi mungkinlah di situ dia kata kalau ada gangguan daripada syaitan maka azan. Kerana ada juga riwayat dalam Abu Daud, Nabi SAW mengatakan dalam riwayat itu apabila timbulnya kita panggil apa? Ghilan, apabila timbulnya lembaga-lembaga jin di tengah-tengah padang pasir, ya, maka hendaklah kamu melaungkan azan. Kenapa laungkan azan? Ya, kerana pada masa azan tu dia akan takut. Itu pendapat sebahagian ulama. Ya, okey. Tetapi riwayat yang mengatakan disuruh azan untuk bila nampak benda-benda lembaga-lembaga tengah-tengah padang pasir ni, riwayat ini, ya, adalah riwayat yang didhaifkan oleh sebahagian ulama. Yang kata idza taghawwalat ala bikumul ghilan fabadiru bil azan. Apabila orang kata apa, lembaga-lembaga macam jin-jin kamu nampak tengah-tengah padang pasir ataupun tengah hutan, maka hendaklah azan. Yang ni riwayat yang didhaifkan oleh sebahagian ulama. Didhaifkan oleh sebahagian ulama. Wallahu a'lam. Tetapi saya tak nafikan, sebahagian ulama mengatakan ia adalah riwayat yang sahih. Ya, ia adalah riwayat yang sahih. Ada. Tapi kenapa ada ulama yang kata tak sahih tu? Sebab mereka kata sanad dia terputus. Masalah hadis ni adalah dia riwayat daripada Hasan al-Basri. Hasan Basri dia riwayat daripada Jabir. Dia dengar tak daripada Jabir? Yang ni yang ulama berbeza pendapat. Ada yang kata dengar, ada yang kata tak dengar. Ini yang menjadi masalah. Yang kata dengar dia kata sahih lah. Tapi okey ke azan? Bagi saya tidak menjadi masalah. Kalau nak dapatkan perlindungan kita azan. Kerana Nabi SAW mengatakan syaitan takut dengan azan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah perbezaan antara solat lelaki dan perempuan? Ada beza pada nas, pada perkara yang nas bagi tahu ada beza. Antaranya orang perempuan tidak meninggikan suara jika ada lelaki yang bukan mahram dia pada tempat itu. Dan ada yang membezakan antaranya dia nak tegur imam, orang perempuan tepuk tangan, manakala orang lelaki tasbih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah saya gunakan ataupun singgah di hotel, surau di hotel? Pada waktu sama kita bukan menginap di hotel itu. Biasanya uruf ataupun suasana semasa di Malaysia ini, surau ataupun masjid adalah untuk orang awam. Tetapi kalau diletakkan satu poster ataupun satu kenyataan yang mengatakan surau ini strictly hanya untuk orang yang duduk di hotel ini sahaja, maka dalam keadaan tu kita mesti dapat kebenaran daripada pengurus hotel. Kalau tak ada, surau tu pun berada di ground floor saja, siapa-siapa boleh masuk, siapa-siapa boleh akses, maka dalam keadaan tu tidak ada halangan. Kerana al-ma'ruf urfan kal masyruti syartan. Benda yang difahami secara huruf seperti mana yang telah ditulis. Maksudnya kita dah faham dia buka ni surau ni memang untuk orang solat. Jadi kita pun boleh pergi. Kecuali kalau dia nyatakan betul-betul dengan jelas yang menunjukkan hanya orang yang duduk di situ aja boleh solat. Maka dalam keadaan tu barulah tak boleh. Mesti minta izin daripada tuan rumah. Penituan hotel. Semasa sujud,
dibenarkan membaca doa-doa daripada ayat Al-Quran kalau kita tujuan kita membaca ayat Al-Quran tu memang untuk berdoa dengannya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tu tak jadi masalah. Ya, walaupun ada hadis riwayat Ali yang mengatakan Nabi larang kita untuk membaca Quran waktu sujud, maka itu adalah baca Quran bukan untuk tujuan berdoa. Wallahu a'lam. Yang lain ni soalan-soalan lain insya-Allah kita akan jumpa bila kita bincang buku kita ni dengan lebih mendalam insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu untuk hari ini. Insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi, saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nurul Islam Academy yang menganjurkan kuliah pada malam ini.